Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, salam sejahtera semua murid-murid sekalian. Hari ini cikgu nak share macam mana kamu boleh mengira isi padu kawasan Belorek. Ini adalah topik 6 tingkatan 2. Okey, jom kita tengok soalan A kat sini. Dia kata kamu kena hitung isi padu kawasan Belorek. Isi padu kawasan Belorek bermakna apa je yang kamu nampak dekat kawasan berwarna purple dekat soalan ni, itu adalah isi padu kawasan Belorek. Nah, step pertama untuk jawab soalan ni adalah kamu kena lukis. Baik, apa pula cikgu ni tiba lukis? Memang cikgu akan ajar semua murid-murid cikgu untuk buat step pertama, iaitu kamu kena melukis. Rajin ke, malas ke lukis? Okey, step pertama kena lukis. Lukis apa? Okey, macam ni Kawasan Belorek, cikgu tulis kawasan Berlorek sama dengan separa ataupun semi hemisfer tadi tu, kemudian ditolakkan dengan kon. Macam ni, iaitu kawasan kat dalam. Ni adalah step pertama. Cikgu selalu ajar macam tu. Jangan skip, buat je. Step kedua, tulis formula. Semua step cikgu tunjuk ni, step by step ni, kalau kamu follow, insyaAllah tak akan terbabas dan tak akan salah. Okey. Yang kedua, tulis formula. Macam biasa, kawasan Berlorek adalah sama juga dengan isi padu sfera tu tadi, iaitu 4/3. Ni formula ya. Pi J kuasa 3. Cikgu guna bahasa Melayu J kuasa 3, ataupun kalau dalam English ni dia kata 4/3 pi R kuasa 3. R to the power of cube, to the power of 3 or R cube. So ini dia. Kemudian yang ini kita kena darabkan dengan 1/2, ataupun kalau kamu tak darab dengan 1/2 mungkin tak faham, kita bahagi dengan 2. Okey. Bila kita dah bahagi dengan 2, ini adalah formula apa? Formula untuk semi itu tadi, iaitu semi bulatan ditolak dengan formula kon. Kon, formula isi padu kon adalah 1/3 kali dengan luas tapak kali dengan tinggi. Okey, ini adalah step kedua. So, cikgu buat garis macam ni lah untuk kita pergi seterusnya. Ke atas ni kan terganggu pula. Alright, ini step pertama dan step kedua. Okey, so step ketiga. Okey, apa ya step ketiga? Siapa tahu step ketiga? Dah boleh baca tak? Step ketiga, masukkan nilai. Senang bila kita dah ada step pertama, kita dah nampak jelas apa yang kita nak, iaitu kawasan Belorek sama juga dengan separuh daripada sfera tadi, isi padu separuh sfera atau semisfera, tolak dengan kon. Kemudian kedua kita tuliskan formula untuk tidak sesat dia. Sebab tu kita kena buat step by step ni, sebab kita tak nak sesat. Okey, dan yang ketiga, kamu barulah masukkan nilai. Bila kita nak masukkan nilai, okey, tulis balik. Cikgu memang akan tulis satu persatu. Kawasan Belorek, okey, sama juga dengan 4/3. 4/3 tadi tu Pi kamu kena guna ni 22/7. J, kalau kamu tengok dekat sini, J ada 2 kamu jangan keliru. Pertama, kalau dekat J kat sini, J untuk siapa? J adalah untuk semi bulatan. Sebab kita buat J untuk semi bulatan tadi, bermakna J untuk semi bulatan adalah apa? 12 ya. Tengok tinggi ni yang dia bagi J adalah 12 ya. Sini ke sini, ini juga adalah 12. So 12 kuasa 3. Macam tu. Ya, sebab ikut formula. Kemudian bahagi 2. Untuk kamu tak keliru, tulislah bagi 2 untuk siapa tak keliru. Kalau siapa yang tahu, bahagi 2 sama juga dengan darab 1/2. Sama je.
Okey, kalau cikgu tak nak tulis 1/2, cikgu boleh je tulis dengan keadaan lain, iaitu tulis dengan cara macam ni. Cikgu bahagi 2 tu, cikgu buat darab. Boleh je macam tu ya. Darab 1/2. Macam kamu buat pecahan biasa tu. Okey. Tolak 1/3. Darab tapak. Luas tapak dia apa? Pi J kuasa 2 ya. Ingat luas tapak ni pi J kuasa 2 atau pi R kuasa 2. So masukkan dalam nilai tu 22/7 pi. R dia berapa? R dia R dia dekat sini, mari cikgu tengok. R dia adalah 4 cm, memandangkan 8 adalah diameter untuk kon tu tadi. So R untuk kon adalah 4 ya, 4 cm. Pi J kuasa 2 iaitu kuasa 2 darab dengan tinggi dia still sini ke sini, bermakna dia masih lagi 12. Maksudnya darab 12. Okey, cikgu tak tulis darab 12 kat situ sebab tak cukup, cikgu terus tulis 12 sahaja. Maknanya kamu tahulah dia darab 12. Okey, bila kamu dah masukkan semua nilai kat sini, keluarkan kalkulator ataupun apa sahaja, ialah kalkulator ataupun kamu nak kira sendiri pun tak ada masalah, dan kira nilai yang kamu ada dekat sini. 4/3 okey, darab 22/7 darab 12 kuasa 3. Jangan lupa tekan ni maknanya okey, next apa? Darab 1/2. Ini adalah Casio 559 atau 991AX ya. Yang biasa kamu pakai, yang terbaru dia akan mudah sebab dia bagi macam ni. Casio yang lama sangat version dia tu, cikgu suggest kamu pakai ni je lah sebab mudah. Kamu pun senang, tak ada keliru kan. Tak payah nak letak kurungan bagai. So bila dah buat macam ni untuk hasil darab kita tadi tu, so kamu tekan sama dengan, kamu akan dapat 25344 bahagi 7. So kamu tulis 25344 bahagi 7. Tolak dengan, okey, sekali lagi tolak dengan yang tadi tu. So cikgu tak pergi yang tempat tadi, just cikgu terus kirakan untuk kamu. 1/3. 1 per pakai yang ini per 3. Macam tu. Darab, kamu sebelum nak darab tu tekan ni dulu, so dia bawa pergi sebelah dan darab. 22/7 iaitu pi kamu. 22/7, kemudian ke kanan lagi darab 4 kuasa 2, 4 to the power of 2, macam tu. Kemudian darab 12. Tekan sama dengan. Okay, kamu akan dapat 1408. Okey. Bila kamu dah ada tadi sehingga 1408, maka kamu tengok sebelah cikgu punya whiteboard sini. Dia ada 2534/7 tadi tu, tolak dengan 1408/7. Kamu masukkan nilai ni, cikgu akan tunjuk cara cikgu masukkan nilai ni guna kalkulator kamu ya. 253, sebab murid-murid kadang-kadang buat salah dengan memasukkan nilai pun salah. So cara dia macam ni. 25344/7. Kemudian tekan ni, jangan lupa. Ni maksudnya next. Tolak. Kan, sebab kita tak nak guna kurungan-kurungan ni. Kalau kamu guna kalkulator lama, cikgu suggest pakai kurungan. Kurungkan dia supaya kita tahu beza. Supaya kita tahu beza dan tak salah nilai yang kita masukkan. And then 1408/7. 1408
per 7. Okay, bila kamu dah ada ni, jangan lupa kat sini, kemudian tekan sama dengan. So, ini adalah nilai kita yang dekat sini ya. 253 yang kat sini. And then, bila kamu tekan sama dengan, sama kamu akan dapat nilai 23936 per 7. Maka, kalau kamu tinggal kat sini pun boleh. Tapi tak cantik ya, nilai besar. Bawah dia kecil ya. Denominator tak boleh tinggal dalam keadaan macam ni ya. Tak cantik untuk mathematician. So, kamu tekan dia dalam bentuk perpuluhan. Kamu akan dapat 3419/43. Okey, ini nilai dia dalam sentimeter kuasa berapa? Kuasa 3. Kerana apa? Sebab kita mencari isi padu. Ingat ya, kalau perimeter kita ada unit cm sahaja, tak ada kuasa. Maknanya kuasa dia kuasa 1, kita tak tulis. Kalau luas, sentimeter kuasa 2, dan jika isi padu sentimeter kuasa 3. Ini hint yang tak boleh kita abaikan. So ingat ya, sentimeter kuasa 3 untuk isi padu, dan ini adalah cara macam mana kamu boleh mengira shaded region yang ada dalam soalan ni dengan sangat mudah. Ingat ya. Step pertama cikgu recap balik apa yang cikgu suruh kamu buat. Step pertama tadi lukis, supaya kamu nampak dengan jelas sebenarnya apa matlamat pengiraan kamu dan macam mana nak buat. Kedua, tuliskan formula. Formula biasanya diberi, tapi formula yang diberi adalah formula sfera yang penuh. Ingat ya, sfera penuh. Jadi maknanya kita kena bahagi 2 sebab kita nak semi sfera sahaja. So sfera penuh ni 4/3 pi j kuasa 3 ni adalah formula sfera penuh ya. Kita kena bahagikan dia dengan 2 untuk dapatkan semisfera. Kemudian barulah kita tolakkan dengan formula isi padu kon kita tu tadi, iaitu 1/3 pi j kuasa 2 darab tinggi. Tinggi itu adalah h, di mana h dalam kes ni adalah 12, dan h kat sini juga memainkan peranan sebagai jejari untuk sfera. Kalau untuk kon dia jadi tinggi, kalau untuk sfera dia 12 ni juga untuk jejari sfera tu sendiri. Okey. Nah, seterusnya step ketiga, masukkan nilai. Okey, semua kita masukkan nilai saja. Macam cikgu cakap tadi, apa 12 tu kat j kuasa 3 untuk sfera adalah 12. Kat sini 12 ni berfungsi sebagai h ataupun t tinggi untuk kon. Alright, bila kita dah dapat semua ni, masukkan dalam calculator dan calculate, dan kamu akan dapat final answer yang ini. Okey, selamat mencuba semua. Ingat, 3 step mudah ni saja ya. Boleh je kalau cikgu nak tulis lagi 1 step kamu nak tambahkan, iaitu selesaikan, masukkan nilai, lepas tu selesaikan, tekan calculator step keempat kan. Selesaikan, tekanlah calculator, tekanlah apa boleh tekan, nak kira pun boleh lah, tak ada masalah. Selesaikan, dan ini adalah 3 atau 4 step yang utama yang sangat important untuk topik ni. Jangan skip step pertama, kedua, ketiga, keempat ni, sebab semua 4 step ni sangat important bila kamu membuat pengiraan untuk isi padu kawasan Belorek tingkatan 2 bab 6. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.